Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey semua, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan topik baru iaitu topik 7. Kalau lihat pada muka surat 113 iaitu topik respirasi sel. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan respirasi sel ni? Semua tahu kan, pernah belajarkan tentang sistem respirasi. Seperti yang kita tahu, respirasi ni memang penting untuk manusia dan juga tumbuhan serta haiwan juga. Sebab respirasi inilah yang membantu kita untuk bernafas dan juga memberikan tenaga kepada kita. Okey, apa jadi kalau kita tak ada respirasi? Kalau sistem respirasi kita tak berfungsi? Maksudnya, kita takkan ada tenaga untuk menjalankan aktiviti harian kita. Okey, seperti yang kita dah pelajari dalam bab 5 iaitu tajuk enzim dan metabolism. Okey, seperti yang kita tahu, metabolism ada dua tindak balas kan, iaitu katabolism dan anabolism. Kedua-dua tindak balas ini dia melibatkan tenaga. Okey, apa jadi kalau sistem metabolism kita tidak berfungsi dengan elok? Maksudnya, tenaga tidak dapat dibebaskan dan tidak dapat diserap kalau sistem metabolism kita rosak ataupun tidak berfungsi. Okay, kita recap balik pasal metabolism yang kita dah belajar pada bab 5 tu. Okey, metabolism ni dia terbahagi kepada dua kan, iaitu katabolism dan juga anabolism. Okey, katabolism ni ialah proses membebaskan tenaga. Maksudnya daripada molekul yang kompleks dia pecahkan, dia uraikan kepada molekul yang lebih ringkas. Itu yang dimaksudkan dengan katabolism. Ingat tak cikgu pernah bagi tahu dulu? Katabolism, ingat keyword dia kan KAT kan, cut, kita sebut cut. Cut tu maksud dia sama dengan potong. Cut maksudnya dia bebaskan tenaga. Okey, manakala anabolism pula di sebaliknya lah. Maksudnya dia proses yang menggunakan tenaga sebab dia membentuk molekul yang kompleks daripada molekul yang ringkas. Cuba ingat balik apa yang kita dah belajar daripada bab 5 tu. Okey, tanpa tenaga, proses anabolism kita seperti pembentukan protein yang menjadi bahan asas otot tidak akan berlaku. Sebab apa tak akan berlaku? Sebab dia tak ada tenaga. Sebab apa? Anabolism ni kan dia kena guna tenaga kan untuk dia hasilkan sesuatu. So kalau tak ada tenaga, dia tak boleh nak hasilkan produk dia lah. Macam tu lah konsep dia. Okey, kita teruskan. Kita akan lihat apa itu maksud respirasi sel. Okey, respirasi sel ni ialah proses pengoksidaan molekul organik melalui beberapa peringkat bagi membebaskan tenaga. Okey, dapat maksud respirasi sel kat situ. Keyword dia ialah pengoksidaan molekul organik bagi dan satu lagi ialah membebaskan tenaga. Maksudnya respirasi ni dia menghasilkan tenaga. Okey, kalau tenaga kita dibebaskan, okey, tenaga yang dibebaskan dia digunakan untuk apa? Untuk proses apa? Okey, dengar cikgu bagi tahu. Okey, tenaga yang dibebaskan akan digunakan dalam proses kehidupan kita seperti proses anabolism. Kan tadi kita recap balik, katabolism dia membebaskan tenaga, tapi anabolism dia menggunakan tenaga. Sebab tu tenaga yang dibebaskan melalui respirasi sel tu akan digunakan balik oleh untuk proses anabolism. Okey, contoh proses anabolism tu apa? Ingat tak? Anabolism ni dia untuk menghasilkan molekul yang kompleks daripada molekul yang ringkas. Sebab itulah diperlukan tenaga. Sebab dia daripada yang ringkas nak jadi bentuk yang lebih susah, yang lebih kompleks. Contoh dia protein, polisakarida, lipid dan DNA disintesis untuk proses pembahagian sel, pembesaran dan juga persenyawaan. Sebab itu pentingnya tenaga dalam proses anabolism. Okey, yang kedua ialah pengecutan otot. Pengecutan otot ni dia sangat memerlukan tenaga untuk membolehkan pergerakan. Okey, otot kita ni dia bergerak secara antagonis tau. Maksud yang bergerak secara antagonis ni maksudnya berlawanan.
Contohnya cikgu ambil otot biceps dan otot triceps. Otot biceps dan triceps ni terletak dekat tangan kita. Okey, apabila kita membengkokkan lengan, otot biceps kita akan mengecut, manakala otot triceps kita akan mengendur. Awak cuba lihat pada gambar rajah tersebut. Okey, manakala bila kita meluruskan tangan, otot biceps kita akan mengendur dan otot triceps kita akan mengecut. Sebab itulah bila otot kita ni mengecut, barulah tangan kita boleh bergerak. Sebab itulah dia memerlukan tenaga untuk pengecutan otot. Okey, yang ketiga ialah enzim dan hormon. Okey, untuk proses penghasilan dan penrembesan enzim dan hormon juga sangatlah memerlukan tenaga. Okey, cikgu harap awak masih ingat macam mana enzim dihasilkan di dalam badan kita dalam bab 5 yang kita dah belajar dulu. Okey, yang keempat ialah untuk mengekalkan suhu badan. Untuk mengekalkan suhu badan kita memang memerlukan tenaga dan untuk haba tu dalam proses ni haba dibebaskan semasa respirasi untuk mengekalkan suhu badan. Okey, yang kelima ialah impuls saraf. Okey, dalam penghantaran impuls saraf memerlukan tenaga. Okey, dan yang terakhir ialah pengangkutan aktif. Apa yang dimaksudkan dengan pengangkutan aktif ni? Seperti yang awak dah belajar dulu. Okey, pengangkutan aktif ni dia adalah pergerakan bahan, molekul ataupun ion merentasi membran plasma menentang kecerunan kepekatan. Maksudnya, dia daripada kepekatan yang rendah, dia nak pergi kepada kepekatan yang tinggi. Sebab itulah dia memerlukan tenaga. Dia diibaratkan, analogi cikgu macam kita nak naik bukit. Kita daripada tempat yang rendah, kita nak naik ke tempat yang tinggi. Kita nak hiking. So, kita perlukan tenaga atau tak? Mestilah kita perlukan tenaga. Kalau tak ada tenaga, mestilah kita tak boleh naik. Kita akan penat, kita akan boleh mudah pitam. Sebab itulah fungsi tenaga ni, macam itulah juga fungsi tenaga dalam pengangkutan aktif. Seterusnya, kita kena tahu substrat utama untuk respirasi sel ni. Okey, seperti yang kalau awak lihat pada buku teks pun, substrat utama untuk respirasi sel adalah glukosa. Ingat ya, glukosa. Maksud substrat utama ni dia macam main ingredient lah. Maksudnya bahan utama yang diperlukan dalam respirasi sel. Okey, ingat ya, glukosa. Okey, kenapa glukosa ni penting? Sebab tenaga kimia yang terdapat di dalam glukosa tersebut dibebaskan untuk menghasilkan tenaga yang diperlukan oleh sel. Sebab itulah glukosa ni penting untuk menghasilkan tenaga. Kan glukosa ni kita ibaratkan macam gula lah kan. Macam kalau kita tak ada gula ni, kita macam tak ada gula dalam badan. Dia macam akan lemah je hari tu. Okey. Bagi glukosa untuk manusia dan juga haiwan, glukosa ni dia diperoleh daripada melalui pencernaan karbohidrat daripada makanan. Ingat tak yang kita pernah belajar pada bab 4 dulu, awal dulu, yang pasal karbohidrat tu ada 3 jenis karbohidrat kan? Monosakarida, disakarida dan juga polisakarida. Iaitu kalau monosakarida tu gula ringkas, kalau polisakarida tu gula yang kompleks. Itulah maksudnya manusia dan haiwan ni dia peroleh melalui glukosa tu melalui pencernaan karbohidrat daripada makanan yang kita makan. Okey, seterusnya tumbuhan. Tumbuhan ni mana dia dapat glukosanya untuk menghasilkan tenaga? Okey, glukosa ni untuk tumbuhan dia diperoleh daripada proses fotosintesis. Maksudnya dia buat kan tumbuhan kan dia buat makanan sendiri. Okey, di mana dia akan perangkap klorofil. Siapa yang perangkap klorofil? Tenaga cahaya daripada matahari yang akan perangkap klorofil untuk menghasilkan makanan. Dan proses tersebut dipanggil fotosintesis. Seterusnya kita akan masuk tentang jenis-jenis respirasi sel. Okey, ingat ya tadi respirasi sel tu untuk menghasilkan tenaga, untuk membebaskan tenaga. Okey, respirasi sel ni dia terbagi kepada dua, iaitu respirasi aerob dan juga respirasi anaerob.
Okey. Apa itu yang dimaksudkan dengan respirasi aerob? Okey, respirasi aerob ni dia berlaku dengan kehadiran oksigen. Okey, kalau cikgu lah, cara cikgu ingat aerob, awak ingat kan ada huruf A kan, aerob kan? Aerob maksudnya ada. Maksudnya ada oksigen. Lepas tu di sebaliknya, respirasi anaerob maksudnya berlaku tanpa kehadiran oksigen. Kalau untuk yang dimaksudkan dengan respirasi aerob ni, dia kena ada oksigen. Kalau dia tak ada oksigen, tak akan terjadi. Kalau anaerob pula, dia boleh terjadi proses tersebut tanpa adanya oksigen. Okey. Seterusnya ialah fermentasi. Apa yang dimaksudkan dengan fermentasi? Fermentasi ni, dia adalah jalan yang lain untuk mendapatkan tenaga selain daripada respirasi sel. Okey. Fermentasi ni, dia adalah proses penguraian glukosa tidak berlaku dengan lengkap dalam keadaan oksigen terhad ataupun tanpa oksigen. Okey, analogi dia macam ni lah. Awak nak pergi ke sekolah. Okey, awak akan guna jalan A. Awak selalu guna jalan A, tak pun awak akan guna jalan B untuk pergi ke sekolah. Tapi hari tu, kedua-dua jalan tu tutup sebab ada construction lah kan, apa kan. Jadi, awak terpaksa ambil satu jalan lain iaitu jalan C. Jalan C ni lah untuk awak pergi ke sekolah. Jalan C itulah ialah jalan alternatif. Maksudnya jalan yang lain. Macam itulah juga dengan respirasi sel. Kalau maksudnya, kalau ada sesetengah organism memang tak boleh dapatkan tenaga melalui respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Jadi, organism tersebut akan melalui proses fermentasi untuk mendapatkan tenaga. Okay, seterusnya kita akan lihat 7.2 iaitu respirasi aerob. Okey, apa yang dimaksudkan dengan respirasi aerob? Yang cikgu duduk bebel dari tadi tu. Aerob, anaerob, aerob, anaerob. Tapi untuk tajuk ni awak hanya cover untuk respirasi aerob dan juga fermentasi saja tau. Okey, respirasi aerob ni dia proses penguraian glukosa dalam kehadiran oksigen untuk menghasilkan tenaga kimia. Maksudnya, keyword dia ialah penguraian glukosa dan yang kedua ialah kehadiran oksigen. Maksudnya, dia nak pecahkan glukosa tersebut dengan adanya oksigen. Okey, oksigen tersebut dalam respirasi aerob, oksigen akan digunakan untuk mengoksidakan glukosa bagi menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Okey, kalau awak lihat pada persamaan proses keseluruhan glukosa, pengoksidaan glukosa, awak lihat glukosa dengan adanya oksigen barulah dapat diuraikan kepada karbon dioksida dan juga air dan juga tenaga. Okey, tenaga yang dibebaskan ialah 298 kilojoule. Okey, itu adalah persamaan bagi keseluruhan pengoksidaan glukosa. Okey, kita akan lihat proses respirasi aerob ni. Okey, proses respirasi aerob ni dia ada dua peringkat. Iaitu yang pertama, dia bermula dengan glikolisis dulu. Kalau dia tak mula dengan glikolisis, tu bukan dia tak akan terjadinya respirasi aerob. Dia tak akan boleh hasilkan tenaga. Yang kedua ialah pengoksidaan pyruvate. Okey, lepas dia dah jalani proses glikolisis, yang seterusnya dia akan menjalani proses pengoksidaan pyruvate. Okey, seterusnya kita akan lihat apa itu proses glikolisis. Okey, glikolisis ni ialah penguraian glukosa oleh enzim. Okey, awak ingat kalau awak terlupa, kalau ditanya apa itu maksud glikolisis, awak ingat glyco, G-L-I-K-O, stand for glukosa. Manakala lysis pula, macam kita tahu, lysis ni ialah pemecahan ataupun dia penguraian. Maksudnya, keyword dia kat situ, yang cikgu bagi tu, penguraian glukosa lah, glycolysis tu. Okey. Dan glycolysis ni, dia berlaku dalam sitoplasma. Jangan tertukar ya dengan mitokondria. Ingat, glycolysis, sitoplasma.
kalau susah nak ingat, awak ingat glycolysis kan, awak tulis glycolysis kan, SIS kat belakang. Huruf S kat belakang tu stand for cytoplasma. Okey, glukosa ni, glycolysis ni, dia satu molekul glukosa diuraikan menjadi 2 pyruvate. Okey, kalau awak lihat pada gambar rajah tersebut yang colour biru tu, okey, nampak kan satu molekul glukosa yang colour oranye, apabila dia menjalani proses glycolysis, dia akan menghasilkan 2 molekul pyruvate. Ini penting ya, kalau ditanya hasil produk untuk glycolysis. Okey, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan pyruvate tu? Pyruvate tu dia macam hasil metabolisme asid amino tertentu seperti alanina, serina, nama-nama amino asid yang kita pernah belajar dulu. Yang awak perlu tahu ialah pyruvate je. Okey, sebenarnya glycolysis ni dia ada banyak step, dia ada 10 step sebenarnya. Daripada glukosa nak ke pyruvate tu dia ada 10 step. Tapi tak penting pun, awak akan belajar, bukan tak penting, awak akan belajar benda tu dengan lebih detail bila awak masuk universiti nanti. Pasukan dia kata penguraian glukosa oleh enzim. Enzim apa? Dia ada 9 jenis enzim yang terlibat dalam proses glycolysis ni. Okay, cikgu bagi contoh lah kan, enzim apa yang terlibat. Enzim yang terlibat dalam glycolysis ni macam enzim hexokinase, phosphoglucose isomerase, aldolase, enolase, pyruvate kinase. Tu nama-nama enzim terlibat lah dalam proses glycolysis ni. Nanti awak akan belajar dengan lebih detail. Tak apa. Tapi untuk sekarang ni, apa yang awak perlu tahu, glycolysis ni dia menghasilkan 2 pyruvate daripada satu molekul glukosa. Itu yang penting yang awak perlu tahu sekarang ni. Itu yang penting yang awak perlu ingat. Okey. Cikgu harap awak jelas tentang glycolysis ni. Okey, seterusnya kita akan lihat pengoksidaan pyruvate. Kan cikgu cakap tadi, respirasi aerob ni dia ada dua proses kan. Pertama, lepas dia dah jalani proses glycolysis, yang kedua dia akan masuk proses pengoksidaan pyruvate. Kali ni pengoksidaan pyruvate ni dia berlaku dalam mitokondria. Sebab tu cikgu cakap tadi, jangan tertukar dengan cytoplasma. Kalau tadi glycolysis dia berlaku dalam cytoplasma, tapi untuk pengoksidaan pyruvate ni dia berlaku dalam mitokondria. Okey, apa yang terjadi dalam proses ni? Okey, pyruvate yang dihasilkan dalam proses glycolysis tadi tu kan, daripada glukosa jalani proses glycolysis akan hasilkan 2 pyruvate kan. Pyruvate tadi itulah akan dioksidakan untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Maksudnya awak lihat pada gambar rajah tersebut, nampak kan ada 2, yang colour biru tu yang dekat cytoplasma dan yang colour kuning tu dekat mitokondria. Nampak kan pyruvate daripada cytoplasma tu dia dioksidakan untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Okey, tenaga kan tenaga dihasilkan dekat mitokondria kan. Dekat pengoksidaan pyruvate ni tenaga akan dihasilkan. Okey, sebahagian besar tenaga tersebut akan digunakan untuk menghasilkan molekul ATP. Okey, ni secara ringkas proses yang cikgu bagi tahu tadi. Okey, cikgu ulang sekali lagi ya. Okey, awak lihat pada sitoplasma. Dekat sitoplasma tu terjadinya proses glycolysis. Okey, nampak kan daripada glukosa dijalani proses glycolysis akan hasilkan 2 pyruvate. Bila 2 pyruvate tersebut akan pergi ke mitokondria untuk pengoksidaan pyruvate. Bila ada dekat mitokondria tu, bila dia bergabung dengan oksigen, dia akan pengoksidaan tu maksudnya diperlukan oksigen lah. Okey, dia akan jalani proses tindak balas kimia kat situ dan hasilkan 3 benda, iaitu karbon dioksida, air dan juga tenaga. Tenaga yang dihasilkan ni dalam bentuk ATP, iaitu 38 ATP.
Okey, ini macam untuk proses ni juga awak boleh lihat pada muka teks, pada muka surat 115. Sama je macam cikgu dah terangkan tadi, proses-proses tersebut, dua proses tu. Okey, dan persamaan perkataan bagi keseluruhan proses pengoksidaan glukosa, macam cikgu dah terangkan awal-awal tadi, glukosa perlukan oksigen untuk diuraikan kepada tiga benda, iaitu karbon dioksida, air dan juga tenaga. Tenaga yang dihasilkan oleh glukosa ni ialah sebanyak 2898 kilojoule. Okey, seterusnya kita akan lihat pembentukan ATP. Okey, molekul ATP terhasil daripada kumpulan fosfat tak organik yang ditambahkan kepada ADP ataupun dikenali sebagai adenosina difosfat. Okey, awak lihat dia ada tiga benda untuk hasilkan ATP. Dia ada perlukan ADP, yang kedua dia perlukan fosfat, dan yang ketiga dia perlukan tenaga. Barulah dia boleh hasilkan ATP. Kalau tadi tu pembentukan ATP diperlukan tiga benda, kali ni kita akan lihat pula penguraian ATP. Okey, molekul ATP dia ada ikatan fosfat yang lemah. Okey, keyword dia cikgu bagi, ATP ni kan adenosina trifosfat. Awak ingat T tu stand for tri, maksudnya dia ada 3 P. Okey, awak lihat pada yang cikgu tulis tu APP, dan yang last kali tu ada P tu. P tu terdiri mewakili kumpulan fosfat. Okey, tapi kan dia kata ikatan fosfat ni lemah. Maksudnya bila dia lemah, dia mudah terurai. Okey, apabila ikatan fosfat pada molekul ATP diputuskan, tenaga yang terbebas akan dibekalkan kepada sel untuk membantu kita menjalankan aktiviti harian. Okey, lihat pada gambar rajah tersebut. Kan cikgu tulis ATP, ada 3 P kat situ kan. Kemudian bila kita pecahkan, bila kita putuskan ikatan fosfat tersebut, dia akan jadi ADP. Kalau tadi adenosina trifosfat ada 3 P, kali ni dia akan jadi adenosina difosfat, iaitu ADP. Maksudnya dia ada 2 P dan satu lagi fosfat. Akan terurai dan tenaga juga akan dibebaskan. Itu yang dimaksudkan dengan penguraian ATP. Tenaga yang dibebaskan daripada ATP itulah yang akan dibekalkan kepada sel-sel kita untuk membantu kita menjalankan aktiviti harian. Faham? Okey, ini secara ringkasnya lah apa yang dimaksudkan dengan pembentukan dan penguraian ATP tadi. Okey, awak lihat macam cikgu ulang sekali lagi. Untuk pembentukan ATP diperlukan ADP, fosfat dan juga tenaga. Barulah dia akan jadi ATP. Okey, untuk membebaskan tenaga pula, dia perlu menguraikan ATP ni. Dia perlu pecahkan ATP ni untuk hasilkan tenaga untuk sel kita guna. Okey, ATP ni bila dia nak urai daripada ATP, dia akan pecahkan balik kepada ADP, fosfat dan juga tenaga. Barulah tenaga tu sel kita boleh guna untuk kita jalankan aktiviti harian kita.